tahniah lah sebab semua ambil betul-betul dia minat kan. Sebab minat ambil. Okay, nice. Itu very nice lah. Okay, so kita cerita sikit sebab last class pun saya mengajar demo. So last class it was very good indeed. Okay, all of them make one fully functional AR application. So memang buat satu AR apps yang fully complete. Nanti saya akan demo lepas ni. And then with a good user interface. User interface pun, okay, sekarang ni kalau kita buat apps, kita perlukan banyak benda. Design, creativity, implementation. Macam mana kita nanti final project kena interact dengan klien kita macam mana. Okay. So it's indeed the combination of those things, coding, creativity, design. So dengan klien sekali kita macam mana soft skill kita dengan klien, macam mana kita nak interact dengan dia, apa yang kita perlu buat, apa semua. Okay, so saya pun start my project AR bersama dengan Prof lah. Terima kasih, thanks to Prof lah. Saya buat hard AR, so lepas ni saya akan demo lah. Okay, so biasalah kelas online ni dia agak mencabar sikit. So just I hope that nanti kalau saya bagi macam cakap faham ke tak apa ke, so cukuplah seorang je yang jawab. So cukup seorang je jawab okay faham, ataupun kalau ada apa-apa soalan nak interrupt, boleh interrupt. Jangan risau. Kita boleh troubleshoot together lah. Okay. So AR ni still banyak lagi yang perlu kita research lah sebenarnya. So that's why sekarang ni memang masa yang sesuai lah untuk belajar AR apa semua kan. Sebab AR ni sebenarnya dah develop daripada tahun 1992 lagi. So dah lama dah sebenarnya. So macam Apple Invitation yang baru ni, baru rasa semalam kot. Apple Invitation dia pakai AR kot. Ada gambar Apple keluar, kita boleh masuk dalam Apple tu, nanti keluar tarikh Apple Invitation. So dia panggil invitation tu pakai AR. So sangat menarik lah kat situ kan. Okay, so tu saja saya dah kenalkan diri dan saya pun dah kenal dengan awak semua. Okay, so we will start with our lesson. Okay, so saya akan rojak. Is it okay? Saya rojak ke ada yang nak memang fully English ataupun? Okay. Yeah, alright. Okay, so saya cerita sikit objektif apa yang kita akan dapat untuk lab session hari ni. So nanti lab session hari Jumaat lain. So kelas ni memang pack sikit dengan lab. So biasa sikit. Okay. So tak apa, kelas kita akan start biasa 8.30. 8.30 kita akan start. Kalau pukul 8, saya pun terlajak ni. Okay. So 8.30 kita akan start. Apalah, kalau kita siap awal, habis awal lah. Seronok sikit lah. Okay, so goal of the lesson for this lab. Okay, so we will know a basic knowledge of augmented reality. Okay, and then software development kit. So macam mana kita guna augmented reality software development kit punya. And then basic knowledge of Unity 3D. And then the second one is what is Unity? So why we are using Unity? And then after this, we're gonna install Unity. Kita akan install Unity dengan belajar sikit tentang user interface, Unity punya interface lah. And then third, what is augmented reality? Rasanya korang dah tahu lah belajar dekat kelas Prof. Okay, macam kita akan learn sikit tentang Vuforia SDK. So kita akan mainly guna software development kit daripada Vuforia. Kalau ada masa kita akan try yang lain lah. Kita ada AR kit, kita ada AR core, development kit. Alright, so itu yang kita akan belajar lah. Okay, so first I will demo my project first. Siapa ada masalah internet kat sini? Bagi tahu tak? Sebab kita akan download Unity, sambil tu saya akan cerita sikit lah apa yang takut ada yang tak dapat nak catch up. Sebab tengah download, lepas tu tengah zoom lagi. Ada tak? Kalau ada masalah internet, bagi tahu Okay, so I will demo my project first and then previous student punya apps juga. Alright, let me set up my
Right. Okay, Raizat lain kat kulis slow sikit. Okay. Tak apa. Okay, so Unity ni memang nak install dia memang agak mencabar lah. Okay, sebab banyak problem nanti. So tak apa. By this week sebelum masuk lab Jumaat ni nanti kita akan selesaikan lah. So tak apa, dia takkan download seharian, takkan download sekejap ni lah dalam masa tempoh 2-3 jam. Mesti ada problemnya. Percayalah. Alright. Okay, siapa yang ada pakai Mac, pakai Apple punya sistem? Saya. Oh, pakai Apple. Ada Android punya phone tak? Android phone ada. Okay. Kalau Android phone ada, okay kot. Tak ada masalah. Alright. Share benda ni. Okay, nampak tak phone saya? Nampak. Nampak Right. Okay. So first saya akan demo saya punya. Okay, ni first project saya lah. First hard AR. Macam ni kita belajar pasal jantung. So basically as AR developer ataupun kita kira developer ni, kita dapat belajar semua benda actually. Kita dapat belajar buat pasal jantung tapi kita kena belajar sikit lah sebab kita nak buat apps ni kan. Kita kena belajar sikit pasal jantung. Ada yang buat app education, matematik ke apa, kita kena belajar sikit. Biologi ke matematik kalau nak buat apps tu. Tu agak beruntung lah sebenarnya. Alright. So this is the interface yang kita akan buat semua ni dalam Unity. So click, kita ada event click, kita ada event drag. So hard anatomy contoh So kita ada internal dengan external. Kat sini nampak yang kat sini ada AR kan, internal tu. Right. Alright, so kita scan lah marker. Ni by marker base. Nampak tak geng? Nampak. Nampak So kita boleh rotate lah. Right. Macam tu lah. Sebenarnya boleh rotate pakai tangan ke. Kecil lah. Sebab saya punya marker ni dekat komputer so dia macam gegar-gegar sikit lah. So kita boleh tekan untuk dia tahu lah. Okay, ni adalah, itu adalah moderator band. So tekan sini kita ada papillary muscle. So this is the example lah. Okay, kita ada external. So this is the external. External ni low poly punya heart. Nampak petak-petak tu kan. Okay. So dekat atas superior vena cava same also. So this is the example of AR apps. Okay. Kita boleh tekan ni semua ni. Cardiac cycle apa semua ni. This is the real heart using CT scan ke MRI, saya lupa lah. MRI. Okay, this is my first project with Prof. Alright, so next kita try the project tak payah aku. Upper limb TheraBand. Ni previous student punya apps. So ni previous student punya apps. Get started. So welcome to augmented reality. So it's very nice interface here. Exercise lift, we have shoulder flossing. Saya lupa ni yang mana dia punya marker.
tahu yang pakai ni. Saya dah lupa. Tapi basically this lah. Ini student punya yang buat lah. Okay. Semua animation. Okay, dia tengah tarik band tu. Okay. Oh, animation dia slow sikit. So this is all from student. One student only yang buat satu apps ni. So each of you akan buat satu apps yang akan apps yang besar lah. Fully apps, functional apps, AR. So that's it. If you have any question, just interrupt me. Don't worry. I have a question. Yeah. Does all the 3D models being drawn by them? Oh, Using okay. that juga? Untuk 3D model, ada yang ambil daripada free asset, boleh juga. Kalau nak buat 3D model daripada awal, kalau cantik macam tu memang susah nak buat kan. Tapi memang ada yang ambil daripada free asset, cuma animation tu dia buat sendiri. Animation yang dia tarik apa semua tu kan. Sebab animation kan dia dah bagi rig dia sendiri ke free asset tu kan. Dia ada rig dia sendiri. So just kita yang buatkan lah. Boleh juga ambil daripada free asset. Okay, faham. Thank you. Alright. Alright, okay. Alright, so I will start teaching this, not teaching lah, nak install kan. Nampak tak saya punya slide? Okay, nampak tak slide? Nampak Nampak. Alright. Okay, so introduction to augmented reality. Saya setting. Okay, so tak apa, kita akan start dengan install Unity dulu sebab nanti lepas dalam keadaan kita install tu kita boleh saya terangkan sikit lah. So sambil tu nak kunyah-kunyah ke apa ke, it's up to you lah. Okay. Sekejap. Okay, semua kita terus ke installing Unity dulu. Okay, I hope that semua komputer okay untuk install Unity ke ada yang tak boleh atau pakai komputer yang old school sikit. Good. Okay, so next kita pergi ke, sekejap saya send ni lah. Nak tanya sikit boleh? Ya. Kalau saya install minggu depan ke boleh ke? Sebab saya tak pakai, yang saya pakai sekarang ni bukan laptop saya. Oh ya ke? Okay. Maaf It's okay. Terima kasih. Nanti take note lah apa yang dibuat. Nanti just refer balik je. Ataupun rakam ke apa-apa kan. Nanti buat balik je. Oh, tak boleh share apa yang ni? Yang ni je dah simple lah. Dia install macam install biasa. Cuma yang nanti ada macam dalam tu kan. Nak kena faham apa interface ni apa. Just tu je. Okay. Boleh. Okay. Alright. Memang saya kena tutup share screen dulu. Mana? Okay. Okay, this is the link. You can click the link. Saya akan buat juga lah kan. Share ni lah terus. Okay. Okay, right now kita dalam, okay, kita nanti akan buka sampai sini betul? Okay, semua dah sampai sini? Dah. Okay. Alright, semua dah sampai sini. Okay, install download Unity Hub. Kenapa kita pakai Hub? Sebab
Unity ni ada banyak version tau. Macam dulu masa zaman saya, dia start daripada Unity, saya pakai Unity 4, 5, 6. Dalam masa 2 tahun je dia dah sampai Unity 9 dah. So masa kita buat projek yang pakai Unity 4, tiba-tiba 2 tahun lagi dah tak boleh pakai sebab dah masuk Unity 9. So Unity Hub ni dia bagi kita install banyak Unity dalam version. Kita boleh install Unity 20, kita boleh install Unity 2019. So banyak lah kita boleh isi. So based on your project lah. So download Unity Hub and then just click install. Yes. Install macam biasa. Saya dah install. So tak perlu kot. Okay. Just install macam biasa. Run Unity. Sampailah keluar jadi macam ni lah. Select installing Unity. Sampailah keluar interface Unity Hub. Unity Hub saya. Okay, sampailah keluar Unity Hub. Dekat sini. Okay, buat dulu sampai sini. Saya bagi, tak ada, saya bagi 2 minit. So kita akan guna Unity 20. Okay. Okay, apa ni, server. Alright, semua dah sampai sini. Okay, ada yang belum sampai sini? Okay, tu semua sampai. Sorry, nak interaksi kejap. Yang belum. Alright. Apa dia? Unity saya tak sama tau. Dia, Unity apa tu? dia interface dia hitam, tapi saya tak boleh install yang 2020 ni. Tak dapat cari. Cuba share screen, saya tengok. Okay, kejap. Ya, saya stop share. Dia macam ini. Nampak kan? Sekejap, tak nampak lagi. Macam ni. Oh, Nampak? ni ini yang beta punya ni. Oh, so macam mana dia? Sebab sekarang kita rasanya sekarang baru hub 2.4, 2.5 I think. Ni beta. You install yang sama juga macam tadi, pakai link yang sama. Tapi dia tadi dia ada satu installation pop out, so saya install lah, dia tukar beta kot. Okay, Asalnya. itulah dia Production. tukar ke beta lah. Tapi kalau boleh install, tekan dekat install tu. Install ni. Nak tengok sekejap. Sini install. Sekejap, saya tersekat. Tak nampak. Tak nampak. Sekejap. Sekejap. Dia resolution dia dah pelik sikit. Sekejap. Tak apa. Saya uninstall, install balik lah. Try dulu. Kalau tak boleh nanti. Okay. Okay, semua dah? Ada yang belum? Ada yang belum, Roger Kan nanti saya teruskan kau. Okay, masuk semua dah Cun. Saya balik. Okay, so sekarang ni. Dekat sini. Semua nampak Okay, dekat sini. Nampak tak button add kat sini? Okay. Add. Okay, dekat sini kita boleh add version Unity. So sekarang ni kita ada kita dah ada 2021 punya. Kita
kita dah ada 2019, 2018. So maksud LTS ni adalah long term support. Long term support tu maksudnya dia akan berpanjangan lah. So kita boleh guna benda tu panjang lah. Bukan panjang, maksudnya kita boleh guna benda tu lama. Unity ni, version ni lama. So dia support. Dia akan keep on updating dan akan sentiasa support lah. Okay, so recommend release ni kita akan pakai yang recommend release ni lah. Unity 2020.3.20 F1. Okay, tekan next. Okay, dah. Okay, dekat sini siapa yang ada pakai IDE yang lain, macam sekarang ni Unity dia memang dah disediakan Microsoft Visual Studio Community ni. So kita boleh pakai yang ni. So siapa ada pakai VS Code ke apa-apa yang lain, it's up to you lah. Tapi yang ni kita untuk Unity kita pakai Microsoft Visual Studio Community. So tick dekat DevTool ni. Okay, tick. Okay, dekat platform, ambil yang Android Build Support. Okay, ambil yang Android Build Support dekat lepas tu tekan anak panah sebelah tick ni. Akan nampak Android SDK, NDK Tools dan OpenJDK. So benda ni, tiga-tiga ni tick. Jangan lupa tick tiga-tiga tu. Right. So banyak lagi sebenarnya kita ada iOS build support. Tapi untuk iOS, kalau kita nak buat apps iOS dekat Windows memang tak dapat sebab bila kita build iOS support dia akan translate benda tu jadi Xcode tau. So kita kena ada Mac untuk kita build benda tu. Kita kena ada Xcode lah. So memang ni dia saja je sebab kita boleh buat apps kat sini tapi untuk build nanti kita kena transfer ke Mac untuk kita buat. Sebab dia pakai Xcode. Okay, kita ada tvOS, kita ada Linux, okay. Kita ada Mac, kita ada Universal Window, WebGL. So benda ni tak penting lah sekarang ni kita buat. Mostly untuk kita buat Android development, okay. Native Android development. So just 3 ni je lah yang penting. And then click next. And bacalah I have read and agree with the above. Pun tak baca punya next. And then I have sama. Then done. So done nanti dia akan install lah. Betul. Kita try lah. Yelah tu. Okay, tekan yes nanti install. Okay, semua dah install. Kenzi, macam mana? Okay. Sama juga. Saya rasa dia tak sekarang dah reinstall balik tapi dia ada kurungan LTS tu, betul tak kalau install? Dia sebab tu beta kan. The beta actually it's okay sebab dia masih lagi dalam development tapi dia tu dah 3.0 kan, Unity Hub tu kan. Tak apa. Rasa kalau boleh install Unity tu tak ada masalah lah. Pakai je lah Unity Hub tu. Oh. Kalau dia ada 2021 dengan 2020. So saya pilih mana? okay. Yang semua yang download 2020 kita pakai yang selaras kita pakai 2020.3.20 F1. Betul tak? Dengan kurungan LTS kan? LTS, yes, long term support. Okay. Betul. Betul. Okay, pakai yang tu semua. Okay. Okay, ada yang tak dapat, belum install. Install. Tengah install lah. Okay, maksudnya semua tengah install betul tak? Ke ada yang belum tekan lagi? So kalau kalau kita dah tick Android tu nanti kat bawah ni ada tulis. Akan tulis lah, dia akan tunjuk gambar Android build support. So maksudnya Android kita dah fully. Tapi lepas kita dah install, kita kena check dulu. Tekan dekat 3 titik ni. Add module, check. Ada tak yang dah tanda? So kalau dah tanda ni maksudnya sudah install. Right. Okay. So dalam tengah install tu, saya akan buat lecture, bukanlah lecture, just bagi tahu serba sedikit lah tentang apps.
tentang AR ni kan. Okay, stop jap. Apa kalau ada masalah installing, jangan risau. Memang akan ada masalah. So nanti kalau boleh before kelas Jumaat ni lah, sebab akad tirah dia nak pakai juga nanti. So hopefully dapat siap sebelum kelas Jumaat. Kalau ada apa-apa problem boleh after kelas ni boleh WhatsApp saya lah. Okay, ada nombor dalam kelas tu. Alright, so okay, welcome to introduction. Kita akan bagi introduction sikit. Introduction to augmented reality. Alright. So, so what is Unity actually? So Unity is actually a cross-platform game engine developed by Unity Technology. So Unity ni kita pakai engine dia, Unity. Unity ni sebenarnya untuk buat game sebenarnya, game engine. Dia sama macam Unreal Engine. So kan, Unreal Engine daripada Epic. So benda yang sama. Unity ni Unreal Engine tak tahu siapa lagi tengok. Tapi dua-dua tu sebenarnya buat game engine lah. Tapi disebabkan ada AR integration dalam Unity ni. So dalam library Unity ni ada SDK untuk kita buat AR. So kita pakai Unity. So boleh juga pakai Android. Android Studio. Kenapa kita tak pakai Android Studio? Sebab Unity lagi senang. Unity kita nak buat interface tu just drag and drop. Bukanlah simple drag and drop, tapi ada sikit lah kita kena tambah. Tapi just drag and drop punya interface lah. Kita nak letak button ke, kita nak letak gambar ke, kita nak letak teks. Senang. Okay. So that's why we are using Unity. Lagi satu dia adalah free lah. So senang cerita sebab kita sebagai student memang free lah, senang. Dia ada juga provision. Tapi adalah dia punya tambahan elemen yang kita kena letak kan. Tapi kita tak pakai pun banyak benda tu. Kita just pakai untuk buat AR je. So it's free lah setakat ni untuk student dan orang biasa lah, personal kira. Lupa siapa dah nanti sebelum nak buat Unity, buat account Unity dulu ataupun nanti saya akan tunjukkan lah. Tapi yang belum ada account Unity, kena buat account Unity dulu before that. Okay, so this free. Okay, it's free to get started. Okay, lagi satu dia multi-platform. Okay, kita akan buat, kita boleh buat dia untuk Android, Windows. Tadi kita tengok kan banyak build kita boleh buat kan, Linux lah, apa, Mac, PC, Steam, PlayStation. So mostly untuk game memang sangat sesuai lah sebab memang engine game kan, kita nak buat apps. Alright, so and next kita ada Asset Store. Asset Store ni memang dia macam kira kalau iOS kita ada App Store kan, Android kita ada Google Play Store. Unity pun ada store dia sendiri. Unity ada Asset Store. Dekat situ kita boleh ambil animation, kita boleh ambil model, kita boleh ambil coding dia, coding macam ni, contoh macam drag and drop coding. So ada kat situ. Kalau yang free ada yang berbayar jugalah. Kita ada ambil coding drag and drop, kita ada coding mixed reality punya coding pun ada kat situ, tapi ada yang berbayar lah. So dekat Asset Store. Sekejap, kalau saya tunjuk sikit lah. Tak apalah, lepas ni saya tunjuk. So ni lah, macam ni lah rupa Asset Store ni. So why Unity? Okay, sebab apa kita guna Unity macam saya cakap tadi lah, dia integrated augmented reality. Kita ada letakkan dia kit augmented reality tu dah ada dalam Unity. So engine memang dah sesuai lah, kita tambah AR sikit-sikit. So memang sesuai lah. So AR kit dengan AR core. So AR kit dengan AR core ni adalah salah satu SDK jugalah. Okay. Alright. So AR kit is for Apple. Okay, AR kit untuk Apple kita buat mostly kita buat AR untuk iOS punya sistem. Okay. AR core untuk Google. So AR core
ARKit dengan Vuforia. So Vuforia kita pakai sebab dia multi platform. Dia boleh buat untuk iOS, dia boleh buat untuk Android. So dua ni lah. So ARKit dengan AR Core. So kita akan, kalau ada masa kita akan cubalah dua ni. Bukan dua lah, kita cuba AR Core untuk kita punya development. So tapi buat masa sekarang ni kita akan guna Vuforia. Siapa yang tak tahu Vuforia tu, jap. Tunjuk eh. So this is Vuforia punya website. So okay, kita ada image target. Maksudnya bila image target macam biasalah, kita macam saya buat tadi yang saya demo, saya scan, dia akan keluarkan AR. So cylinder target, kita ada multi target. Okay, kita ada Vumax tracking object. So ni ada model target. Model macam kita letak satu model, dia akan create AR lah berdasarkan model tu. Okay, object target, kita ada environment. So macam IKEA punya apps. Ingat tak IKEA punya apps, kita boleh letak kursi dekat kita punya rumah tu kan. So area target, kita ada ground plane. Banyaklah dia punya function. Actually lagi banyak lah, ada Vuforia Engine. Boleh baca lah dekat sini. Saya send. So nanti kita akan, sebelum tu kita akan buat dua email tu. Kita kena register. Satu untuk Unity, satu untuk Vuforia. So tak apa, lepas ni kita akan buat. Okay. Vuforia Engine. Saya send lah. Dia baca lah. Alright, next system requirement. Okay, ni tak apa. Ni tadi dah install, kira dah install tu okay lah tu. Okay, so installation kita dah buat. Benda yang sama. Mungkin yang tadi tu, download Unity Beta dia ada dekat sini. Kita show lah. Right. Alright, okay. So ni dalam ni tak apa, nanti semua dah siap, nanti baru kita akan explore satu persatu kan. Apa tu scene, apa tu hierarchy. Okay, what is augmented reality? Alright, so augmented reality is commonly known as altered version of reality actually. Okay, where data or 3D image of object are overlaid over the world. So maksudnya macam Pokemon Go punya cerita kan, macam Pokemon Go punya game yang pernah famous tu. Okay, macam itulah AR. Dia berada, satu objek tu berada dekat dunia kita. So berbezalah dengan virtual reality kan. Virtual reality. So maksud kalau virtual reality kita terus tutup mata kita terus masuk dekat alam maya. Okay. So example macam ni lah. AR punya baru ni Half-Life maksudnya. Okay, so type of augmented reality. So kita ada marker base. So marker base ni macam kita macam scan QR code ke ataupun scan image untuk pop up kan gambar 3D objek tu. Macam saya punya model demo tadi kan. Okay, so next is markerless. So markerless is location based or position based. So position based macam tadi kita pakai ground plane ataupun kita pakai tempat ni kan. Contoh kat hujung tu kita nak letak satu benda kan. Kita terus just cari tempat tu. Plane tu dah detect ada macam dia detect area kat situ. And then kita boleh letak kita punya AR kat situ. And then satu lagi location based. Location based macam Pokemon Go. Sebiji macam Pokemon Go. Macam kedai ni jadi dia punya tempat refill apa nyawa ke apa dah, saya dah lupa game. Tapi dia pakai GPS lah lebih kurang kan. Okay, so that is markerless. So banyaklah digunakan untuk automation ataupun masuk kat kilang-kilang kan nak buat macam education learning punya sistem kan. So kita ada project base. Project base ni dia ada model target lah actually. Kita scan kasut tu, dia dah target kasut tu sebagai kita punya target. Dia akan keluarkan model dekat phone kita tu, akan keluarkan cahaya ataupun corak kan daripada inilah AR punya sistem. Okay, so kita ada next kita ada superimpose. Superimpose ni sama juga
replace the original view with augmented fully or partial. Okay. Macam IKEA punya apps lah. Alright, so next is what is Vuforia? Okay, Vuforia is actually DSDK, Software Development Kit. So Software Development Kit ni apa? Software Development Kit ni untuk kita buat macam kita ada engine, kita ada tools lah. Tools yang kita nak pakai adalah Software Development Kit ni lah. So macam ARKit, ARCore, Vuforia. So kita just ambil. So setakat ni kita akan pakai Vuforia dulu lah. Alright. So start daripada 2017, Vuforia memang dah ada integrated dengan Vuforia apa? Unity Engine lah. So don't worry lah. Alright, so sekarang ni kita pergi dekat ni developervuforia.com. Take note sekejap saya send. Okay, semua pergi dekat apa benda ni? Dah lama punya link. Sekejap saya check. Betul lah, copy paste ya. Vuforia Engine tu kan, developer.vuforia.com. So pergi dekat situ and then sekejap saya share. Alright, dekat sini, dekat sebelah kanan ni. Ini kan. Okay, dekat sebelah kanan tu ada login dengan register. Nampak tak? Macam mana nak delete? Okay. Okay, dekat sini. Okay, and then siapa yang belum ada Vuforia punya apa nama? Email, Vuforia punya account, just register lah macam biasa, okay? Search name apa semua, okay, buat account lah macam biasa. And then ingat lah sebab kita akan pakai ni nanti. So buat account dulu. Boleh tanya, untuk company bubuh apa? Company buat je UPM. Dia buat je UPM. So semua dah buat, sekejap saya try. Masuk dulu, saya pun dah lupa. Okay, so dekat sini kita akan ada license manager. So dekat sini lah kita akan buat macam mana kita nak insert AR tu kan. So tak apa, ni nanti. So sebuatlah sampai dah masuk ni, nanti akan dapat nampak ni lah. License manager dengan target manager. So dah nampak tu maksudnya. Dah hello ada nama ni. So dah kira dah ada register lah account. Okay, semua dah buat account. Okay, buat dulu. Saya bagi okay, sampai saya tunggu sekejap. Then siapa yang dah settle tu pergi dekat Unity Hub. Sekejap saya tengok. Ni. Saya nak out dulu. Okay, siapa tanya. yang ya? Jadi company letak apa Company letak UPM. Oh, okay. Okay. So dekat sini. Okay, next. Siapa yang dah install Unity Hub. Okay, yang dah install Unity Hub. Dah keluar macam ni. Yang tengah install Unity tu tak apa, biarkan. Dekat atas kanan ni ada. Tengah share. Alright. So dekat atas ni ada gambar orang kecil ni. Okay, Unity ID. Sign in. Okay, siapa yang tak ada, buatlah. If you don't have Unity ID, please create one. So kat sini create one. Buat benda yang sama lah. Okay. Buat benda yang sama sampailah dia keluar. Buat account macam biasa lah. Sampailah. Boleh masuk dekat
So semua dah buat account? Siapa yang belum buat account? Tengah buat. Buat Tak apa buat dulu, saya akan ni lah explain serba sedikit. Ni just saya explain je lah dulu sebab semua belum, Unity belum siap lagi kan. Okay, nampak saya punya Unity. Okay, sekarang ni saya berada dekat. Ini kira interface Unity lah, buka-buka memang akan nampak macam ni. Alright, so saya buat new scene lah. Okay, so saya explain sikit lah dalam ni Macam nak kecilkan. Alright, so sekarang ni kita sekarang berada dalam interface Unity 3D, inilah Unity 3D Okay, so sekarang ni ini adalah scene world. Maksudnya apa yang kita nak edit ke apa semua dalam ni. Yang dekat bawah ni, yang bertulis game ni, sebenarnya portrait dia akan nampak macam ni nanti. Ni sebenarnya, first akan buka akan nampak ni. Okay, ni. Ini world Unity. Okay, kita akan buat semua dalam ni lah. So game ni, apa yang kita akan nampak dalam phone kita. Contoh kalau saya letak, saya letak cube. Ini cube kan. Dah tak ada dah. Mana kamera saya? Kat sini. Okay, so kat sini bila kita letak ni, dekat dengan dalam game kita akan nampak macam ni lah. So apa yang kamera kita akan render, kat situlah kita akan nampak benda tu. So sama juga macam kita nak buat apps nanti, kita akan letak canvas apa semua. So dekat sini adalah scene. So di sini adalah apa yang kita akan nampak dalam phone kita. Apa yang user akan nampak. Okay, dekat bawah ni, kita ada project punya tempat. Kita ada asset, kita boleh kat sini kita boleh buat semua kita punya material lah. So kita boleh create folder dekat sini. Okay, kita boleh tulis. Okay, ini untuk 3D object saja. Object. So kat sini kita boleh letak semua 3D object. Okay, scene. Kita ada script. Kita boleh letak semua script dekat sini. Alright, so kita ada apa lagi? Hierarchy. Hierarchy ni apa yang kita akan buat dalam ni. Kalau cube, kita boleh tekan cube. Main camera kat sini. Semua kita letak material semua kat sini. Ini yang kita boleh tarik lah. Contoh macam ada scene ni, kita nak tukar part terus masukkan scene 2 kat sini. Okay. So dekat sini kita ada inspector. Inspector ni bermaksud kita punya apa nama? Dia punya perangai lah lebih kurang macam tu lah. Macam mana kita dia punya perangai lah lebih kurang. Macam main camera ni kita boleh tukar. Kita juga tukarkan background jadi warna lain sikit ke. Itulah. Skybox ni kita tukar jadi solid color. So belakang tu terus jadi solid color. Kita tukar warna hitam. Jadi warna hitam lah. Okay. Tukar semua dia punya perangai kita boleh ubah dekat sini lah. So macam cube pun kita boleh ubah dekat sini. Dia punya material warna apa kita nak ubah. Okay. So contoh material lah. Okay, macam ni lighting kan. Lighting dia agak kita boleh ubah intensity dia. Ni intensity untuk lighting. Semua kat sini inspector ni bahagian untuk kita ubah dia punya perangai.
Alright, itu lagi apa Okay, kat sini ada play mode. Maksudnya kalau play mode ni, kalau kita play dia akan jadi dekat game ni. So kita boleh, apa-apa yang kita akan buat, kita play, kita boleh tekan macam button kita letak kan. Kita tekan kat sini, kita tekan kat sini, tekan kat sini. Alright. Okay, so kita dah ada hierarchy, kita ada asset seed, kita ada bagian project. Kat sini console. Console ni kita bagi macam kita buat apa tu, nama debug.log. Kita akan bagi tahu lah apa yang akan berlaku dalam coding kita. Nak tahu console ni kan. Macam system.println, Java punya style tu kan. Dia akan keluar kat sini lah. Okay, so apa lagi? Okay, kat atas ni untuk kita gerakkan something lah. Contoh macam kita buat 3D object, cube. Okay, cube ni nak gerakkan dia. Contoh ni untuk kita pegang kamera lah. Left click untuk kita gerakkan, right click untuk kita pusing. Kalau tekan mouse wheel tengah ni, kita akan gerak macam ni lah. Macam ni, atas bawah. Okay, ni untuk kita gerakkan kiri ke kanan. Kiri ke kanan, atas ke bawah lah. Right. Ni macam biasalah, boleh rotate. Yang sama lah macam edit, kata apa, edit video. Ini kita boleh besarkan. Kita akan boleh panjangkan sikit. Right, ni. Okay, and then kita ada ni, kita boleh ubah. Ni ubah. Yang tak sama lah macam tadi tu kita ubah dalam bentuk yang sekata. Ini universal, semua ada kat sini. Yang bahagian apa ni, move, rotate, scale, semua satu tempat. Boleh besarkan, boleh gerak, boleh rotate. Kat sini atas ni. Semua kat sini lah. And then kat sini bahagian transform ni adalah position dekat mana kita punya kotak berada lah. So dekat dalam dunia ni dia berada dekat X5, Y1, Z -8. So kita just boleh ubah juga dekat sini. Tekan kosong. Ni kosong. So dia akan dekat default area. Ni titik tengah Unity punya world lah ni. Okay, dekat sini. So scale pun kita boleh ubah ataupun kita boleh ubah number dia ataupun kita boleh ada slider. Nampak tak ada dot kecil dekat tepi mouse tu kan. Kita boleh kiri, kanan. Right, kiri, kanan. Alright. Ni kita ada. So nampak macam lighting dia tak berapa baik kan. Apa ni nanti, just tunjuk je. Nak tukar lighting. Okay, generate lighting. Yep, tengah. Alright, so ni. Okay, lighting dah cantik kan. Okay, ni contoh je lah. Kita belum buat apps lagi. Okay, so dekat sini kalau kita nak buat material, kita buat material. Kita nak tukar material produk ni ya, produk. Kita nak tukar 3D object ni punya material. Okay, material. Create new material. Dekat sini kita boleh ubah color dia. Bagi alright, ni merah. So dekat sini kita boleh tarik je, masuk kat dalam dia punya perangai dia. So dah tukar, nanti dia akan tukarkan material kita kepada baru. So ni, so maksud itulah dia punya, kita nak tukar semua. Macam ni ada box collider kan, kalau macam siapa yang pernah belajar animation dia ada collider, dan nak bagi dia bersentuh kan, sentuh satu sama lain supaya dia tak masuk tembus ke apa tiba-tiba kan. Ni ada box collider, kita boleh add komponen dekat sini lah. Nak letak script ke ataupun nak letak ada AR. Boleh. Ni AR ni daripada Vuforia punya ni lah. Kita ada audio, nak letak audio. If kita tekan apa akan jadi, kita ada efek dia. Banyak lah kita boleh lah, sebab saya pun tak pernah explore habis semua lagi. Okay, kita ada banyak lah.
Ada layout, ada fizik, ada playable, ada rendering, ada script, ada UI dengan video. Kita boleh letak video juga dekat kita punya 3D cube ni juga. Alright, apa lagi? Okay, so itulah serba sedikit. Okay, lupa. Asset store. Lupa, saya nak tunjuk. Alright, okay, sekarang dia dah bertukar. You can visit the asset store website from onward and also input. Alright, so sekarang ni dulu dia adalah ada integrate dalam ni asset store. Sekarang ni dia dah tukar jadi website. Okay, tapi kita search asset store. Alright, ni adalah asset store. Di mana store dia macam sama macam Apple dan Android, cuma ni untuk Unity. So nampak tak dekat sini kita ada dynamic bond. So dia ada animation untuk bond kan. Kita boleh kat sini. And then dia kena bayar lah sebab dia bagi tahu ni RM20. Okay, kita ada kita boleh tukar yang jadi free lah. Set. Yang mana yang free? Ni kita ada all popular kat sini, ada top selling. Kita ada top free. Free ni ni kita ada Rocket punya 3D standard asset. Standard asset daripada Unity sendirilah. Okay, kita ada platform game free sekali dengan coding sekali. 3D game kit, 2D game kit. Sebab ni kan Unity ni mostly untuk game development. So memang banyak untuk game lah. Okay, so kalau kita nak try cari AR, okay, try augmented reality. Kita ada AR camera light, kita ada video, kita ada AR engine. Kita ada banyak lah kat sini. Ada yang macam kita nak buat untuk ni mixed reality punya AR. Dia dah terus bagi sampel apa project. So kita terus tekan kat sini, lepas dah air tukar kita boleh terus download dan kita boleh terus ambil dekat Unity kita. So ni asset store lah. Saya bagi link. Store. Alright, setakat ni ada soalan tentang Unity dan sebagainya. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, so tak adalah okay. Okay, so siapa yang dah siap Unity? Saya dah siap. Oh, dah siap ada lagi yang dah siap? Alif dah siap, okay. Klik kat sini lah. Saya memang dah install. Oh, memang dah install, okay, cun. Okay, His belum. Siapa yang belum lagi? Siapa yang belum? Beritahu. Kalau tak tulis tu maksudnya dah siap Okay, Nurul Husnia. Okay, belum? Alright, banyak lagi. Okay, siapa? Okay, tak apa-apa. Okay, so 3 orang belum So, semua dah Yang lain? Siapa tadi yang pinjam laptop tu tak apalah, tak ada kan? Right, line slow. Okay, okay. Ismail. Okay, siapa yang dah
Okay, siapa yang dah Saya nak right, Okay, siapa yang dah? Saya nak buka Unity Hub. Ni yang belum siap pun tengok Siapa yang belum siap pun tengok juga. Saya nak try, okay, dekat lepas dah install, nampak Android ni maksudnya, jap. Lupa share. Okay, dekat sini, bila dah siap maksudnya dia dah keluar Android build support ni. Okay, check balik, double confirm. Add module. Okay, dekat sini dah install maksudnya dah warna grey. Tick dia dah warna grey sebab saya dah install lah Visual Studio ni. Okay, kat sini warna grey, ni grey. Maksudnya dah siap. Kat sini dah tulis install. Okay, so maksudnya dah siap. So kalau dah macam ni, dah tak ada apa, dah keluar ni, boleh pergi dekat project. Okay, dekat project, dekat sini kita boleh pilih Unity berapa kita nak. Okay, kat project, pergi kat new. Kayak ni. Okay. Alright, bila dah tekan kita punya Unity version berapa, okay, kita tulis project name kita. First start dengan introduction AR. Tak pun tulis je lah. AR apps. AR application. Demo. Okay. And then location save lah kat mana. And then kita akan tekan dekat mana? T3D. Okay, kita akan tekan dekat 3D. And then cuba tekan create. Okay, so dia akan take lama sikit lah kan. Sebab dia akan initialize project apa semua. Okay, so sampailah dia keluar dia punya Unity interface, maksudnya tak ada masalah lah kot, insyaAllah. Itulah, setakat tu sampai situ, siapa dah boleh? Alhamdulillah. Wah, ambil yang 3D bang. 3D. Dia kata license valid. Apa? License valid. Tak valid. Sekejap. License. Oh, license. Okay, sekarang ni sebab license tu. Okay, sekejap. Sorry nak interrupt. Okay. Rasanya screen ni tak gerak since dekat project tu. Macam mana? Tak gerak. Dia punya... Dekat Zoom ni, share screen ni. Dekat project tu sampai situ je, lepas tu dia tak Ni gerak yang share application kan, dia lain-lain. tak keluar window baru. Oh, okay. Saya punya Zoom Saya share. Ha. Okay. Thank you. Okay, sampailah dia keluar kat... sampai keluar sini. So make sure lepas dah ni, sampai keluar sini. Sekejap, yang ada masalah license tu, sekejap. Okay, make sure sampai sini Sampai sini maksudnya, tengok dekat bawah ni pun tak ada error. So, okay. Hopefully okay. So, saya padam, sekejap. Alright, Unity Hub. Okay, dekat sini yang mana ada masalah license tu. Sekejap, mana Dah ada beritahu mesej kat bawah ni. Sekejap. Check. Dah apa tak? Okay. Dekat setting ni. Okay, yang ada masalah license, pergi dekat setting. Sebelah nama ni. Pergi dekat setting, dekat license management. Okay, dekat license management, siapa, sekejap. Okay, dia buka menu activation, dia pergi dekat active new license. Okay, dekat sini,
Nampak kan semua? Okay, dekat sini. Pergi dekat Unity Personal. Then I don't use Unity in professional capacity. Okay, done. So lepas tu dia akan terus lah, lesson dah ada. Tu je. And then cuba try balik buat dekat project. Okay, ada masalah tak? Okay, Alif. Okay, siapa yang dah masuk Unity? Ada yang dah berjaya? Alif juga ya, Alif? Ada Boleh dua, dah, boleh. Tengah buka. Boleh Boleh. Alif Haikal? Dah. Boleh okay, siapa lagi yang dah? Syahidah Azira dah? Belum, tengah install lagi sebab lambat sikit Okay. dia punya wifi. Siapa yang dah selain Alif Haikal dengan Alif? Geng-geng Alif sudah. Dua orang je. Okay. Okay, alright. Sekejap. Prof, macam mana Prof? Nak Nak apa? Nak tunggu sekejap lah biar dia orang settle kan. settle dulu Sementara tu bolehlah you menyanyi. Tiba Prof. Ambil lah sekejap gitar ke sementara tunggu dia orang siapkan. Mana lah Prof ni? Untuk pengetahuan semua, Bro Sufi ni adalah penyanyi Prof tiba mana Prof tipu kan? Kalau nak dengar Bro Sufi nyanyi boleh je, minta dia nyanyi. Suara dia memang sedap. Dia Prof tipu kan? Dengan cik. Tapi dia last semester lagi, student minta dia nyanyi, dia memang dia sombong, dia tak nak nyanyi. Sombong. Oh iyalah sombong. Ingat lagi geng-geng tu minta merayu you nyanyi. Prof kat fakulti je cik dekat tepi kan? Prof fakulti je. Alright, kena cakap Isnin, Rabu, Jumaat dekat fakulti. Tu betul, Prof kat lab lah? No lah, dekat bilik lah. Jumaat kelas, Jumaat kelas kita. Siapa tak tahu Kak Tira nak ajar apa lagi Jumaat ni? Kalau dah settle semua boleh proceed lah. Itulah sebab saya ingat nak ajar sikit tentang pasal ni lah. Tentang nak buat sikit interface, kita ada letak button masuk ke scene kedua. Tapi lah kena tunggu jap. Tapi takut tak habis. Betul tak? Siapa yang sudah boleh tak letak nama dekat chat? Can anyone who's already done the installations put your name in the chat? At least kalau dah 50% out of this 17 people ni dah install, kita boleh proceed lah. Tu sikit je lah. Lepas tu settle lah lab hari ni. Alif sudah, Kenzi sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 orang. Ladies, where are you ladies?
Ni challenges kalau kita buat online, kalau dekat lab boleh bergerak lah dekat PC tu. Saya tu explain je. Okay, sekarang baru 1, 2, 3, 4. 6 orang. So cukup 10 saya start lah. Ya, betul. Yang lain kalau belum lagi jangan frust ya. Saya dah record, nanti saya akan share recording and then you boleh kacau Bro Sufi. Dia baik orangnya. Kacau lah. Okay, saya lagi. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, 7 orang. Hafiz sekali. Tapi Prof tahun ni banyak pahlawan lah. Ya. Saya perasan banyak pahlawan. Baik, tahu kan live. Okay. Lagi 3 orang, kita akan start. Okay. Ni seorang tak datang ni, tak tahu kenapa ni ada. Semua ni satu kelas aku Prof Satu kelas lah. Far down. It's okay bro. Nanti refer balik video aje. Nanti dah siap. Kalau ada problem ke message saya. Don't worry Lutfi. You kalau ada masalah network nanti inform saya. Mungkin saya boleh tolong. Biasa previous years pun saya tolong students. Don't worry. Nampak Lutfi dengan Raizat ada masalah kot network. Raizat dekat college. Lutfi dekat mana? Dekat college ke dekat rumah? Masalah kot internet. Okay, saya pun tak ada apa nak tunjuk. Kok kalau ada soalan ke bagi tahu lah. Berapa orang dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang lain lambat lagi ke? Kalau lambat lagi bolehlah Prof. Dr. Sufi. Alhamdulillah, amin. Amin. Saya start aja sebab nanti ada video kan Prof kan? Apa? Ya? Ada video kan orang boleh. Okay. InsyaAllah. Okay. So tak apa saya start je lah. Okay. So tak apa yang belum settle tu sabarlah. Okay. Saya akan start terus. Okay, so tadi siapa yang dah masuk dalam Unity punya interface. Okay, so sekarang ni siapa yang dah keluar balik, masuk balik. Ni ada nama yang kita buat tadi. Sorry. Tak share screen. Right, okay, so sekarang masuk balik dekat AR application. Sekejap, saya tengok apa yang saya. Alright, so AR application demo. Alright, tekan balik ataupun tadi add new balik tadi buat sampailah masuk dalam interface dia. Alright, semua ada message. Alright, okay, dah sampai sini. Okay, sekarang ni kita dah ada. Tadi saya dah explain sikit lah. Pasal ni adalah scene, ni adalah game. Tempat di mana kita nampak scene game. Kita ada hierarchy kat sini. Kita ada project kat bawah. Asset dengan inspector. Okay, so sekarang ni untuk sekarang ni layout yang kita buat ni memang tak nampak macam layout untuk kita buat development lah. So ni more to default punya layout. So okay, ikut saya. Scene bawa dekat tarik, okay, dekat tab dia ni kita boleh tarik tau. Ni nampak kita boleh tarik, bawa dekat sekejap. Hierarchy ni bawa dekat sini. Okay, first kali hierarchy ni bawa dekat kanan ni, sebelah scene.
Nampak? So dia akan jadi macam ni lah. Hierarchy Try again, dekat Sufi. sini. Try again, Macam Sufi. mana? Ulang balik, ulang. Lain. Okey. Takut dia orang tak Dah jadi terikut. macam ni. Okey, layout kat sini nampak kat sini kalau dah ke laut kan. Layout dah ke laut, tekan default balik. Dekat kanan ni layout default. Okey. So ni bukanlah ni saya memang pakai ni selalulah tunjuk layout ni. So ikutlah preference korang macam mana kan korang nak pakai kan. Tapi base lah untuk saya untuk AR development memang pakai macam ni lah. Hierarchy ni ada tab kan. Dekat tulis sini hierarchy, tarik bagi dekat sini. Hierarchy. Okey. So akan jadi macam ni. Right, nampak And then project. Okay, console ni kita buang lah. Console ni boleh close tab. Console ni right click, close tab. Alright, and then project ni tarik masuk dekat bawah ni. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, nampak Dia akan jadi macam ni. So hierarchy bawah ni, hierarchy kat atas, project dekat bawah. Alright, nampak ni? Okay, lepas dah jadi macam ni, siapa yang terbantut bagi tahu sebab saya akan terus je kalau tak ada yang berhenti saya. Okay, hierarchy project. Okay, dekat sini ada dot, sebelah project ni ada dot. Okay, tukar dia jadi one column layout. So dia akan jadi macam ni. Okay, so ni minimalist lah orang kata. Okay, so ni project. And then dekat game ni, untuk selalu project development game punya development dia akan jadi macam ni. Kita tarik dekat bawah, dia akan jadi macam ni. So apa yang kita ni, kita edit kat sini. Tapi untuk AR apps ni, kita ganti dekat sebelah lah. Macam ni lah. Oh, dah jadi macam ni pula. Project pula atas. Okey, sampailah macam ni. Okey. So dapat tak? Hierarchy, project dia jangan lupa jadikan dia one column layout. So game dekat sini. And then scene dekat sini. So buat jadi sampai macam ni lah. Alright. So okey. So nanti dah sampai sini, kita buat semua edit dekat sini lah. Okay, so tu pertama Lepas tu dah buat macam ni, save layout. Tekan save layout, tulislah nama sendiri ke pro apa layout kan, macam pro layout. Save. Okay, so ni jadi pro layout. So nanti tekan ni je lah nak balik ke default, dah macam ni je balik. Jadi macam ni balik. Okay, so tu adalah untuk pro layout. Okay, untuk the second one, dah tukar layout ni, kita pergi dekat file. Okay, tekan file, build setting. Okay, dekat sini kita ada PC, Mac, Linux punya platform. Kita akan buat, ni kalau kita nak buat apps untuk PC. Okay, software untuk PC, kita ada Android. Ni saya ada lah, saya tekan untuk export boleh tvOS. Tapi untuk sekarang ni kita tekan Android. And then dah tekan Android, switch platform. Okay, ni kemungkinan ada yang ada masalah. Alright, so sekarang ni bila dah tukar dah settle, dia akan tulis kat atas ni AR application demo sample scene Android. Okay, dia akan tulis kat sini Android. So maksudnya kita dah tukar kepada Android. Okay, dapat semua? Alright, okay. So sekarang next kita akan buat apa ni? Okay, sekarang ni kita dah buat ni scene yang biasa. Okay, dekat sini nampak tak scene ni? Kita tukar nama dia. Rename dia kepada scene 1.
Tukar scene 1 dulu. Okay, dia reload. Okay, so nama dia dah bertukar jadi scene 1. Scene 1. Okay, so sekarang ni kita nak tukar kepada resolution untuk mobile. Okay, sekarang ni kalau kita buat wide punya angle, dia akan jadi ni lah. Kita pakai yang HD punya preset 1080p punya. So kalau landscape, kalau kita nak buat apa? Kalau nak buat macam iPad punya ni style kan. Jadi kita pakai portrait. Portrait punya style. Okay, dah jadi macam ni. Okay, sampai jadi macam ni dah. Dekat game ni, bawah game tu ada resolution dia. Kita boleh tekan, tukar jadi portrait. Alright, dekat sini. Dekat asset ni kita boleh buat folder barulah. Kita buat folder, create folder. Kat sini buat script. Okay, lepas tu buat folder apa lagi? Buatlah folder yang apa? Material ke right? Kat sini ada script, material dengan scene. Alright, so dah ada. Okay, sekarang ni kita buat canvas. Ni canvas ni untuk kita buat kita punya nampak apa yang kita akan nampak sebagai dalam sebuah phone lah. Okay, dekat hierarchy ni, dekat sini ni, hierarchy yang ada scene 1 main camera dengan directional light ni, right click dengan dia. And then dekat UI, go to canvas. Canvas ke canvas ke canvas. Okay. Okay, dekat sini nanti akan nampak dekat kita punya scene ni. Scroll down. Kita akan nampak. Okay, ni. Canvas warna. Okay, kalau nak apa gerakkan kamera, kalau nak zoom out, zoom in, scroll mouse. Kalau nak pusing kiri kanan, right click. Macam ni. Kalau nak, macam tu je lah. Okay, canvas. Kalau nak terus ke canvas, tekan canvas 2 kali. Ke canvas lah dia. Okay. And then, tekan 2D ni. Sebab kita akan buat dalam 2D. Just, jadi macam ni. So, nampak tak canvas kita ni? Okay. So, dekat sini lah kita akan letak. Inilah bentuk phone kita ni. So, ni area phone kita. Kita akan letak button apa semua dalam ni. Okay. So first kali, apa yang kita akan buat? Dalam canvas ni, okay, dekat canvas ni right click. Right click dekat canvas. UI. And then tulis, letak button. Okay, nampak tak button ni? Kalau kita tekan play ni, kita boleh tekan ni sebenarnya. Tu apa? Boleh tekan kan? So that is button. Okay, dah dapat button dekat sini. Boleh scroll sikit. Okay, kita tarik button ni turun bawah. Alright, button. Okay, ni nama dia rack transform. Rack transform. Maksudnya kalau size phone kita berbeza kan. Kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Bila kita tarik, kalau kita letak kat sini, nanti kalau kita tukar size phone tu akan, button ni akan lari. Lari. So kita kena cari dekat tempat yang mana kita nak letak. Lepas kita dah alihkan button ni, tarik rack transform ni dekat hujung ke hujung. Supaya nanti setiap phone kan size dia berbeza-beza. So supaya dia tak lari lah. Button tu tak lari. Okay, kat sini button. Okay, dekat button ni kita boleh tekan dekat line kecil ni. Ada teks kan. Button bawah ni ada teks. Dekat teks tu kita boleh tukar. Apa nama dia? Tukar next scene. Tulis kat situ next scene. Okay, dekat next scene. Dan boleh tukarlah dia punya perangai dia. Macam nak tukar font ke apa kan. Font boleh letak dalam ni. Font style, bold. Ataupun font size. Besar sikit macam ni ke kan. Next scene. Dia letak di center ataupun nak tukar dia punya material, apa? Material color text tu. Semua dekat sini boleh ubah. Alright.
So dekat sini. Okay, so tu untuk button. Okay, macam mana kita nak letak untuk text. Okay, sama juga canvas, right click, pergi dekat UI, ada text. Dia ada text mesh pro ni yang baru lah. So tak apa, buat masa sekarang kita pakai text dulu. So text ni just text sahaja semata-mata. Okay, so alignkan dulu. Okay, jadi sini, besar sikit. Okay, boleh naik ke atas sikit. Okay, letak ni sebagai tajuk lah. Jangan lupa rect transform. Okay, dan tukar teks. Welcome to augmented reality. Tulis welcome to augmented reality. Alright, so dekat sini kita besarkan sikit lah. Kita boleh besarkan sikit, letak dekat atas ni. Tarik rect transform tu Alright, ni simple je lah. Kita buat untuk just untuk pengetahuan je lah. Okay, tu untuk teks. So banyak lagi boleh letak. Kita boleh letak image. So ni nak letak image. Okay, UI. Letak image. Dekat sini kita boleh letak toggle ada, slider ada. Ada banyak lah. Okay, kita letak image. Okay. So image ni kita nak buatkan dia sebagai background. Okay. So kita tarik dia sampai habis belakang ni, sampai penuh satu ni. Okay. Jangan lupa. Kalau kita letak apa benda pun rect transform ni jangan lupa. Kita tarik kat atas ni. So dia jadi macam ni. Kenapa dia putih? Naikkan ke atas ni. So jadi macam ni. So macam mana kita nak letak background? Okay. So sekarang ni pergi dekat mana-mana Google ke, carilah yang size sama macam size phone. Okay, macam ni dah ada kan. Okay, saya tarik ni. Masukkan dia dalam material. Apa-apalah yang size background yang sama. Cari dulu kat internet. Saya dah ada ni. Texture. Boleh search lah kat Google. Background. Background. Wallpaper. Phone. Okay, carilah mana-mana kan. Macam saya ambil yang simple lah sebab senang kan. Tarik je, copy, save, masuk. Tarik folder, tarik yang download tadi masuk dalam material. Okay, buat tu dulu. Alright, so buat tu dulu. Okay dah Okay, kalau dah sekarang ni dekat sini, Unity dia tak dapat baca gambar ni sebagai, dia dapat baca PNG tapi untuk masukkan dia dalam Unity Engine ni kita kena tukar dia jadi sprite. So texture type dia kita tukar jadi sprite. Sprite 2D and UI. Nampak ni? Kat texture type ni ada sprite 2D and UI. And then tekan apply. So bolehlah ubah-ubah apa yang korang nak. Okay, lepas dah tekan apply kita dah boleh tarik benda ni. Okay, so kita nak tukar dekat, tekan balik dekat image ni. Okay, kita boleh tukar nama dia. Tekan F2. Background. BG. Ni tukarlah next scene. Next scene button. Ini text. Welcome. Welcome text. Okay, tukarlah ikut Okay, dah sampai sini. Dekat canvas. Okay, dekat background ni. Nampak tak dekat sini ada source image ni. Dekat source image ni, dia tulis none dalam kurungan sprite. So kita dah tukarkan ni jadi sprite. So kita just tarik je. Tarik masuk dalam source image. So dia akan jadi macam ni lah.
So dah jadi. Benda yang sama kita boleh buat dekat button. So button macam contoh saya dah ada download ni. Okay, button kita kalau budak-budak editor semua tahu lah, kita kena cari yang PNG lah. So supaya tak ada warna putih ke apa kan. Okay, cari PNG. Cari PNG dekat texture type ni. Benda yang sama tukar jadi sprite 2D dulu. Tekan apply. Dan dekat next scene button ni, apa tak ada source image. Masukkan. Jadi next scene. Okay. So kita dah ada button next scene dengan welcome to augmented reality. Alright, so sekarang ni kita boleh juga tukar kepada prefab. Nama dia prefab. Prefab tu tak apalah, next week saya akan ajar lah. Prefab. Kita akan pakai prefab supaya setiap kali button ni kita ada dia punya. Okay, kita buat pro folder. Tak apa tu nantilah next week. Tak apa, prefab next week. Okay, so dekat sini. Kita dah ada satu scene ni. Okay. So, sekarang ni macam ni kita nak masuk. Okay, sekarang ni kat scene ni, kita buat lagi satu scene. Okay, ni save dulu, Ctrl S, save. Okay. And then file, new scene. Ataupun okay, tak apalah, kita pakai duplicate je lah. Sini kita right click. Duplicate. Ctrl D. Ctrl D untuk duplicate scene. Ataupun boleh juga dekat sini, new scene. Tapi dia akan jadi kosong lah. So scene 2, dia benda yang sama lah. Sebab kita duplicate kan. So dekat sini, kita tulis balik kat sini. Edit sikit ya. Welcome, dekat welcome text ni kan. Welcome to augmented reality. Scene 2. Scene 2. Okay, dekat yang pertama tadi. Dekat scene yang pertama, kita tekan scene 1, pergi balik. Kita tulis kat sini welcome to scene 1. Okay. Okay, dah tukar. Okay, yang button ni kita tukar nama dia lah. Tak payahlah, next scene pun sama je lah. Sebab kita dah ada kat sini. Okay, so sekarang kita dah ada scene. Scene 1 dengan scene 2. Okay, so first kali, bila kita dah ada contoh lah, kita banyak buat apps kan, kita banyak buat scene. So kita nak masukkan dalam, kita kena buka dekat, file, build setting. Okay, tekan file, build setting. Okay, masukkan scene ni. 2 ni, scene 1 dengan scene 2. Masukkan dalam scene build ni. Ada tulis kosong dengan 1. Kat sini kalau kita ada banyak scene, just masukkan semua dalam ni. Tapi ikut turutan lah, sebab kat sini ada turutan. Okay. Okay, dah masukkan dekat sini. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak buat daripada scene 1 ni. Bila kita tekan play. Okay, kita tekan next scene ni, dia akan pergi ke scene 2. So how can we do this? By using a script. Okay, dekat script ni, right click, create C# script. Okay, kita ada tulis kat sini C# script. So tulislah kat sini atau tulis manager. Right. Kita tulis manager. Okay. Manager. And then open manager. So dia akan buka pakai Visual Studio lah. Siapa yang tak buka pakai Visual Studio, project. Okay, dia akan buka sampai dekat sini. Visual Studio. Alright, sampai sini. Kalau kat sini dia tulis miscellaneous. Okay, miscellaneous file. Okay. So kalau dia ada tulis miscellaneous file tu, maksudnya dia tak dapat baca lah daripada mana skrip tu berada. So dekat assembly sharp ni, tekan je boleh kat sini. So dia akan jadikan dia assembly sharp. Dekat bahagian search explorer, search solution explorer.
Alright. Okay, so how? So actually Unity dah ada banyak dia punya documentation yang ada. So just korang boleh cari dekat internet, tulis how to change scene. Contoh how to change scene in Unity. Alright, so dekat sini cari yang Unity punya doc. Ni scene manager.load scene. So dekat sini korang boleh cari macam mana nak delete objek ke apa benda ke kan yang korang nak try buat. Kat sini semua ada. Unity.accessibility, Unity engine.android, animation, Apple. So dekat sini macam mana dia ajar macam mana nak change scene. So dekat sini korang boleh baca coding ni. Alright, so how can we, ni boleh delete lah. Okay, buka balik dekat Visual Studio, ni delete. Alright, first kali buka dekat sini, dekat atas ni tulis using Unity engine dot apa nama dia? Scene management. Scene management. So ni scene management ni sebab kalau kita tengok dekat ni, dia akan ada tulis kat sini pakai scene management. So scene manager. Kita kena using scene management. Alright, dekat sini. Okay, tulis public. Okay, kita dah ada class manager yang kita buat tadi. Lepas tu kita tulis kat bawah ni public. Void change. Okay, kita letak kelas change scene. Change scene. Okay. Students boleh follow ke? Itulah senyap je, saya pun straight je lah. Itulah, kalau ada masalah beritahu ya. Semua okey ke? Saya tinggal jauh di belakang tu. Sorry. Alif kenapa? Kenapa tak boleh? Sorry bang. Saya nak besarkan pun ada masalah tadi. Tak jumpa kan? Oh, okay. Saya pun sebab tak ada yang beritahu, saya pun straight je lah. sorry. Okay, tak apa. Ada lagi yang ketinggalan ke? Tanya. Alif Haikal, okay. Still tengah buat. Okay, dapat follow tak? Follow. Alright, cun. Yang lain macam mana yang dah berjaya install tadi? Are you okay? Can everybody follow? Cuba Sufi buat start balik tadi. Pelan-pelan. Balik. Okay. Cakap kan, jangan segan. Betul. Aiza bos. Okay, tak apa. Saya nak start dari mana ni, Prof? Daripada mana? Start dari input image tu lah. Input image. Okay. Jadikan background tu. Okay, right. Alright, so macam mana kita nak input image? Okay, first kita cari dulu gambar. Gambar daripada Google ataupun gambar yang sesuai lah. Okay, gambar yang sesuai untuk inilah 1920-1080 punya portrait. Okay, dah cari. And then tarik kita punya folder gambar tu daripada download kan. Daripada download, okay, tarik. Masuk dalam Unity. Okay, pergi dekat Unity bawah ni. Pergi dekat mana-mana folder lah yang kita letak tadi. Okay. So dekat material ni. Okay, dekat gambar ni. Unity baca sebagai sprite. Okay, so sprite. So kita kena tukar dekat texture type ni. Awal-awal dia akan default macam ni lah. So first tukar kepada sprite 2D. Okay. Dah tukar sprite 2D, tekan apply. Right. Pada tekan apply. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Kalau dah tekan apply dekat gambar ni yang dalam material punya folder ni. Dia ada apa titik dengan kotak kat dalam ni kan. Okay, dia akan jadi macam tu. So, bila dah sampai macam tu, buka canvas kat mana kita letak okay, dekat mana scene tadi? Background. Okay, background. Macam ni kita buat background tadi. Right click canvas, UI, image.
Okay, kan ada image putih ni kan. Okay, dekat sini kita besarkan. Saya buat balik lah. Kita besarkan sampai penuh ni. Dan jangan lupa kita punya rect transform. Rect transform ni wajib kena tarik hujung ke hujung. Okay, sampai situ dapat Okay, sampai sini. Dekat nampak tak dekat kanan image ni ada inspector. Bila kita tekan image ni, keluar inspector dekat sini. Ada source image. Okay, dekat source image ni, tarik balik. Yang kita tukar jadi sprite tadi. Tekan balik image. Tarik. Okay. So sampai situ dapat. Okay. So kenapa dia jadi macam ni? Bawah ni atas. Yang samalah. Bang, Ya. ni dapat dah. Lepas tu kenapa dekat scene image tu, kat scene, dekat Okay. image tu dia tak ada benda untuk besarkan. Tak ada benda untuk besar kan? Tu benda warna biru tu kan. Benda tu tak ada. Oh, benda tu ada. Tekan dekat sini, atas ni. Okay. Okay. Alright. Okay. Alright, Chun. Alright, so sampai situ. Benda yang sama dekat next scene tadi lah. Button untuk next scene, kita tekan ni. Kan kita tarik, tukar jadi sprite. And then dekat next scene punya button, dekat source image tu pun sama. Tarik masuk dalam ni. So nanti dia tukar. Next scene button bawah ni ada text, boleh change text. Okay. So sampai situ. Okay, ada yang tak dapat sampai sini tak? Before saya masuk script ni, scripting. Ya, semua dapat Alright. Okay, so masuk dekat scene. Semua dekat script, right click script, create C# script. Okay, C# script ni. Okay, so dapat nanti keluar kat sini. Tulis nama tukar kepada manager. And then bila double click, tukar Visual Studio. Sampai sini dulu. Siapa dah dapat? Oh, ada chat, sorry. Okay, dah sampai sini. Your screen is sharing. Okay, sampai sini dah masuk dekat script. Okay, siapa dah masuk sampai sini? Berjaya. Dah? Tanya sikit. Okay. Hafiz, okay Hafiz. Okay. Ya, sampai sini dapat masuk sampai Visual Studio. Ya. Okay, Chun. Ada keluar ni tak assembly C# ni? Ada. Okay, Chun. Alright. Buat layout yang awal Okay. Dengar dulu. Live wave pukul 11 Prof? 11. Ya. Okay, tak apa. Okay, cuba cepat sikit. Tak apa, nanti ada video boleh refer balik dah. Okay, dah sampai sini. Kita bagi kelas. Okay, kita padam. Sekejap. Boleh. Okay, kat sini. Padam yang void update apa semua ni. Start is call before ni. Okay, jadikan dia 2 je. And then dekat atas ni. Tulis using Unity Engine. Unity Engine dot scene management. Okay. Using Unity Engine dot scene management. Okay, dekat sini kita ada macam-macam cara lah macam mana kita nak tukar. First kali, public void. Kita tulis public void. Okay, kelas apa yang kita nak? Public void. Change the scene. Tak apa, nak Melayu tukar scene ke apa kan. Change the scene. Okay. Dah jadi macam ni. Change the scene. Okay, kat dalam ni kita tulis
scene.manager dot load scene, change the scene. Right. Okay, scene manager dot load scene, change the scene. Okay, kenapa warna merah ni kan? Sebab kita tak letak apa-apa variable dalam ni. So kita kena letak kat dalam ni. Kalau kita nak pakai number, kita ada dua cara. Satu, kita pakai numbers. Okay, kalau tengok kat Unity ni, kalau kita tekan file, build setting, kita boleh pakai index number. Ataupun kita boleh pakai scene punya number ni, scene name. Macam ni scene 1, scene 2. Okay, kalau kita nak pakai nama tulis, kalau number apa? Integer betul. Kalau nama, string. String, kita tukar kepada string change the scene. Ini macam sama dengan ni. Pada sini lah. Change the scene. Alright. So jadi macam ni. Public void change scene, string change scene, scene manager dot load scene, change the scene. Okay, ni akan jadi macam ni lah. Alright, dapat tak sampai sini? Tengok dulu coding ni. Okay, kalau nak pakai apa nama tu, nak pakai integer, boleh tukar kepada integer lah, integer string. Right. Okay, dapat sampai sini, tekan save. Alright, dah tekan save. Pergi dekat kita punya scene balik. Okay, manager ni, manager yang kita buat tadi bila kita dah save dekat Visual Studio ni, tarik masuk dalam, tarik kat mana? Tarik dekat next scene button ni. Sebab kita masuk dekat next scene button kan. Okay, manager ni tarik masuk dalam next scene punya button. Okay. So macam nak tahu dah masuk ke tak, bawah ni ada tulis manager. Okay, lepas kita dah save tadi. Save, make sure tak ada error lah. Public void change scene strings, change the scene. So, sama variable kan dengan dalam ni. Alright, so dah sampai sini. Okay. So dekat sini kita ada dekat next scene punya inspector. Kita ada on click. Okay. Kita ada on click. Tekan tambah. So maksudnya apabila kita tekan on click. Maksudnya apabila kita tekan. Okay, tekan tambah. Tarik next scene button yang mana ada dalam tu ada manager. Ni next scene ni. Tarik masuk dalam ni. Saya cakap Unity ni macam drag and drop. Okay, next scene button. Tarik dalam ni. Okay, so nanti dia akan tulis kat sini next scene button lah. Kalau kita tekan dia warna kuning kat sini. Pop up. Okay. So dekat function ni. Tukar kepada, cari script kita tadi. Script kita manager kan. Manager. Change scene. String. String maksudnya nama lah. Kita kena letak nama. Okay, kat sini ada kotak kosong kan. Apa nama kita punya scene 2 ni? So maksudnya scene 2. Okay. So letak nama, huruf mesti sama lah. Kalau S besar, besar lah dia. Scene ada jarak, jarak lah dia. Okay, tekan enter. Okay, dah tekan enter. Okay. Okay, dah siap ni. Kita tekan save dulu. And then tekan play kat sini. Okay, dia dah tekan play. Okay, sekarang ni kita dekat scene 1. So kita dah letak script kan tadi. Tekan next scene, dia akan masuk ke scene 2. Okay, dapat tak? Tapi kat sini sebab apa tak boleh tekan scene balik ke scene 1? Sebab kita tak buat lagi dekat scene 2 ni. Scene 2 punya button. So benda yang sama, pergi dekat scene 2. Okay, padam play ni dulu. Lepas tekan mesti kena padam sebab nanti kalau edit dia akan tak ada effect. Lepas kita tekan ni balik. Okay, so padam. Tekan scene 2. Okay, save.
Okey, dekat button tadi sama juga. Button, masukkan manager dekat button. Okey, dekat button ni, dekat on click. Benda yang sama, apabila kita tekan, masukkan di mana kita letak manager tadi dekat next scene button ni. Okay, function dia apa? Manager. Go to change scene. Alright. Manager change the scene. Kita tukar scene apa? Scene 1 balik. Okay, so scene 1. Kita play. So ni masuk scene 1, ni masuk scene 2. So begitulah dia dua-dua ni. So tu basic lah, basic scripting. So kita boleh tukar juga kepada integer. So kalau tukar integer dia akan jadi kita kena tulis number je. Di setting ni kita tengok dekat sini. Dia akan tukar kepada contoh nak masuk scene 2 kita kena tekan 1. Dekat yang bahagian sini. Tukar kat sini nombor 1 je. Tapi tu kalau pakai integer. Okey, tu saja. Ada soalan? Itu je Prof. Ada apa-apa soalan ke? Nanti Sufi boleh tak minta dia orang onkan video kamera and then tolong print screen kan, sebab saya guna laptop, saya tak berapa mahir lagi laptop saya. Laptop baru Prof? Yang hari itulah. Okey. Tapi sebab saya guna PC saya tak biasa guna print screen whatever. Alright. Boleh. Ada soalan ke sebelum lab tamat? Ya, ada soalan? Hari abang, ni je lama. Ya. boleh tak nak tak try copy paste script tu, script kat Visual Studio tu. Oh, script. Okey. Tak apa, saya akan send dekat chat. Okay. Haiza pun tengah buat layout. Itu script dia. Tapi tu lah, make sure kelas sama manager, kelas manager tu manager lah. Kalau ada yang tulis manager 1 ke apa, jadi lain lah. Check balik. Alright, ada apa-apa soalan lagi lain? Tak ada lah tu. Okay. Dia orang tengah, bukan tak ada, sebenarnya banyak tu saya rasa, cuma tengah sibuk nak siapkan, nak follow langkah tadi. Tapi dia, apa, nanti boleh tanya dalam grup Sufi boleh alert dekat grup WhatsApp grup kita. Baik. So tak apa, hari ni je lama sikit sebab next week dia nanti dah senang dah. Awal je lah nak set up Unity sendiri memang lama lah. So next week sekejap je kita punya lab sebenarnya. Okay, next week kalau apa-apa tolong berhentikan saya sebab kalau saya tak dengar suara memang saya teruskan je. Berhentikan je, saya tak kisah. Okay, kalau senyap memang saya tak tahu apa-apa lah apa yang terjadi. Okay, so lab hari Jumaat dengan Kak Tirah pula. And then jumpa next week lah dengan saya balik. Boleh ke? Boleh print screen sekarang. Boleh ke Ayuni? Ayuni. Tengah sarapan kot. Bolehlah, boleh sekarang. Kesian yang lain tunggu. Okay. Alright. Senyum. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Sorry. Alright, 1, 2, 3. Alright. Settle Prof.